Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Musi majlis Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Syed Ahmad Samsuri bin Mukhtar Mufti Besar Terengganu, Yang Berhormat Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah selaku Pengurusi Jawatankuasa Pembangunan Insan, Dakwah dan Penerangan merangkap Pengurusi Bersama Jawatankuasa Induk Majlis Perasmian Sempena Isra' Mi'raj Peringkat Negeri Terengganu Darul Iman pada hari ini, Yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri, yang saya muliakan Tuan Haji Razali bin Saleh selaku Pengarah Yayasan Islam Terengganu, khususnya kepada ketua-ketua jabatan, pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan, dan khususnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi kita telah mendengar ayat Quran yang dialunkan oleh sahabat saya iaitu Ustaz Abdul Alim, di mana dalam ayat itu menceritakan tentang satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa ini sungguh-sungguh besar, ajaib, dan dianggap sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Isra'. Dalam ayat yang dibaca tadi hanya menceritakan masalah Isra'. Dan nas-nas yang lain menunjukkan berlaku peristiwa yang kedua yang dipanggil sebagai Mi'raj. Dan mengikut pandangan kebanyakan ulama, dia berlaku dalam satu malam yang sama. Walaupun di sana ada pandangan-pandangan yang mengatakan dia berlaku pada dua malam yang berlainan. Dan dia berlaku pada masyhurnya pada malam 27 hari bulan Rejab, iaitulah tahun yang ke-10 daripada perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut pandangan masyhur. Tetapi itu tidak muktamad dan tidak ada dalil yang kuat menunjukkan berlaku pada 27. Ala kulli hal, masalah tarikh, masalah tahun, masalah waktu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa ini ada banyak dalam nas-nas, termasuk dalam Quran yang dibacakan tadi, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, sampai habis, di mana Allah Taala menceritakan tentang kekuasaannya, kehebatannya dapat memperjalankan hamba-Nya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada satu tempat ke tempat yang lain yang sangat jauh. Kalau naik bas lebih kurang, kalau daripada Jordan dulu, daripada Amman sampai ke Mekah lebih kurang dalam 17 jam. Kalau naik kapal terbang mungkin dalam 2 jam ataupun 1 jam setengah ataupun 2 jam. Perjalanan yang sangat jauh. Dan ini telah diabadikan dalam ayat tadi. Ini nas yang sahih, yang wajib kita kena percaya, dan berdasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kurdi dalam Tanwirul Qulub fi Muamalati 'Allamil Ghuyub. Dia mengatakan bahawa berlakunya Isra' Mi'raj, Isra' adalah dengan roh dan badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berlakunya Mi'raj mengikut jumhur, mengikut pandangan yang kuat dan ramai, berlakunya dengan badan dan ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Isra' bil ijma' katanya, sepakat ulama berdasarkan kepada fatwa Syekh Najmuddin Al-Kurdi. Walaupun saya tengok ada lagi pandangan lain, tapi dalam kitab tu mengatakan bil ijma'. Tetapi peristiwa Mi'raj, iaitulah naik ke langit, pandangan yang kuat adalah dengan ruh dan badan Nabi. Walaupun di sana ada pandangan daripada Aisyah dan Muawiyah
Ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in, yang mengatakan berlaku dengan ruh saja. Dan ada hadis-hadis yang sahih berkenaan dengan peristiwa ini. Disebutkan bainama Nabi Hatim bil Hatim muttaja'an id atani atin, sampai habislah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, iaitu ketika aku sedang berada di Hijr Ismail dekat Kaabah, datang kepada aku dua, Jibril dan juga Mikail, sampailah ceritanya panjang. Dan ada juga dalam hadis-hadis yang lemah, ada juga dalam hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang direka, kita kena berhati-hati. Ya. Saya baru ni saya terbaca dalam satu kitab yang dikarang oleh Syekh Uthman Khubawi, yang berjudul kitab tu ialah Durratun Nasihin. Dalam kitab tu menceritakan satu hadis, la aslalahu. La aslalahu ni maksudnya hadis reka lah, ya. Walaupun macam mana pun hadis tu maudhu', tapi nilai dia ada. Dia menyokong Al-Quran dan menyokong hadis-hadis yang sahih. Kalau hadis-hadis macam tu, kalau nak sebut boleh tahan sikit lah. Tapi kalau cerita-cerita yang berkait dengan peristiwa-peristiwa yang lain yang berdasar pada hadis maudhu', tidak boleh diceritakan kepada masyarakat. Saya buat contoh hadis itu tersebut menceritakan nilai dia ada. Iaitulah macam mana Nabi Muhammad SAW di Isra' Mi'raj ni atas doa daripada langit. Langit boleh berdoa. Iaitulah berlakunya pertelikahan, perselisihan pandangan di antara dua makhluk yang sangat besar. Ini bukan perselisihan di kalangan fuqaha, ulama, tidak. Bukan perselisihan di antara ahli politik pun tidak. Tapi perselisihan yang berlaku di antara dua makhluk yang sangat besar. Kalau dua-dua makhluk tu bergaduh, sangat bahaya. Hancur lumak kita ni. Iaitulah perselisihan pandangan di antara langit dan bumi. Di mana bumi mengatakan iftakharat annal arda iftakharat ala sama. Bumi mengatakan dia lebih baik daripada langit. Li'anna Allah zayyanani bil biladi wal bihari wal anhar wal asjar, macam-macam lah. Aku lebih baik daripada kamu wahai langit. Sebabnya lah kerana aku ada negeri, aku ada sungai, aku ada pokok, aku ada laut, macam-macam lagi. Lalu panas hati jugalah bumi langit. Dia balas balik. Dia kata ana khairum minki, saya lebih baik daripada kamu. Li'annal qamar li'anna asy-syamsa wal qamara wan nujum wal aflak wal kawakib. Kerana apa? Kerana aku mempunyai makhluk-makhluk yang hebat seperti matahari, bulan, bintang-bintang, semua ada pada aku belaka. Aku lebih baik daripada kamu. Lalu bumi balas balik, aku lebih baik daripada kamu. Li'anna fiyya al-Ka'bata, sebab aku ada Kaabah. Yatufu biha al-mursalun, yang mana nabi-nabi tawaf di Kaabah itu. Lalu langit dia menyemarakkan lagi perdebatan itu. Dia kata saya lebih baik daripada awak, daripada kamu. Sebab apa? Fiyya al-Baitul Ma'mur, saya ada Baitul Ma'mur, iaitulah di langit yang ketujuh. Yatufu bihi malaikatus sama, yang mana malaikat-malaikat di langit semua tawaf di situ. Itu hadis sahih yang kata tawaf tu, tawaf malaikat-malaikat langit. Ada dalam kitab Ibnu Katsir yang kata tawaf tu lah, yang kata tawaf tu. Aku lebih baik daripada kamu sebab aku ada Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Malaikat-malaikat tawaf kepada aku. Lalu bumi jawab lagi, saya lebih baik daripada kamu sebab saya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ada Nabi Muhammad SAW, wa tanafiyya wa ajra fihi syari'atahu. Iaitulah Nabi Muhammad SAW ada pada aku. Dia bernegerikan di bumi dan dia melancarkan syariat dia pada di bumi. Lalu langit tak dapat jawab. Lalu langit berdoa kepada Allah untuk memiliki juga satu pribadi yang sangat mulia ni,
iaitulah nama dia Muhammad SAW, walaupun sekejap, untuk dibawa ke langit untuk mendapat kemuliaan. Dia tak boleh nak jawab yang tu. Bumi dapat yang tu, saya pun nak dapat juga. Dia berdoa kepada Allah. Lalu berlakulah peristiwa Mi'raj. Bukan Isra', Mi'raj. Ini hadis yang terdapat dalam kitab Durratun Nasihin. Hadis ni la aslalahu. Hadis yang tidak ada asas. Tapi ada nilai. Nilai dia ialah macam mana seluruh makhluk sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa bangga memiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memiliki sistem yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah manusia tidak berbangga dengan nabi ataupun berbangga separuh-separuh, nabi dia berbangga tapi syariat nabi dia tidak berbangga umpamanya, ataupun dia berbangga dengan sunnah-sunnah nabi tapi sunnah-sunnah yang kuat, yang wajib tidak dihiraukan, maka tidaklah kita menyayangi lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlakulah peristiwa Mi'raj tadi, saudara-saudari. Ini hadis-hadis yang saya nak sebutkan, yang walaupun dia nilai dia rendah, tapi boleh disemerakkan kepada masyarakat kerana dia ada nilai kasih sayang makhluk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ni sangat penting untuk kita hayati. Nombor satu, kerana apa? Kerana peristiwa-peristiwa itu sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita. Contohnya, berlakunya dalam peristiwa Isra Mi'raj ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibelah dadanya. Dan ada disebutkan dalam kitab Kifayatul Muhtaj, dibelah dada sehingga diriwayatkan daripada siapa nama tu, Allahumma salli ala Muhammad, ada seorang sahabat, dia kata dia dapat tengok kesan jahit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibelah dalam peristiwa tersebut. Okay? Saya nak sebutkan bahawa berlakunya belah dada Nabi Muhammad SAW, apa pengajarannya? Adakah kita pun nak belah dada juga? Belah dada tak ada masalah. Tapi kalau sakit jantung lah. No. Maka apa nilai dia? Nilai cerita ini, nilai peristiwa ini ialah pentingnya tazkiyatun nafs ataupun penyucian diri. Perlu ada proses untuk kita menyucikan diri kita. Jalan pintas kepada Nabi Muhammad SAW, belah dada itu khusus untuk Nabi. Tetapi untuk kita tidak ada jalan pintas. Kita kena bermujahadah. Kita mesti bertarung untuk mendapatkan yang terbaik untuk diri kita. Ketakwaan kepada Allah, ketaatan yang mutlak kepada Allah, akhlak yang tinggi. Ini perlu ada, perlu disemaikan. Nilai belah dada itu maksudnya ialah tazkiyatun nafsi. Kita kena buat proses supaya kita memiliki kepribadian yang baik, luaran dan dalaman, zahir dan batin. Keimanan kita biarlah kuat, amalan kita biarlah bagus, terbaik, amal yang soleh, dan lahir daripada semangat yang satu, iaitulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Prosesnya telah diabadikan oleh Al-Quran. Antaranya disebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini di antaranya. Saya tak payah terjemah ayat ini. Saya hanya sebutkan perkara yang sangat penting dalam ayat ini. Iaitulah dua perkara yang sangat penting kita hidupkan untuk kita membelah dada kita menjadi orang yang baik, tanpa menggunakan pisau, tanpa menggunakan khidmat malaikat. Iaitulah dengan cara yang pertamanya lah, iaitulah qumil laila illa qalila. Jangan lupa ni, hidup kita mesti ada qiyamul lail, kena ada tahajud. Dan yang keduanya, warattilil qur'ana tartila. Tataplah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Sesibuk mana pun kita bekerja di atas muka bumi, bertugas menjayakan kerjaya kita sebagai seorang insan, apatah lagi kaki tangan kerajaan.
Jangan lupa kita baca Quran 1 juzuk 1 hari, kalau tak mampu 1/2 juzuk 1 hari, kalau tak mampu lagi 1/4 juzuk 1 hari. Siapa yang boleh tamat Quran, boleh baca Quran 1/2 juzuk 1 hari, bermakna dia boleh tamat Quran dalam setahun 6 kali. Masya Allah. Barang siapa yang baca Quran 1 hari 1/4 juzuk, dia lah tamat Quran 4 kali setahun. Masya Allah. Jadi inilah proses-proses penyucian yang perlu ada. Dan yang pertama tadi adalah qiyamul lail. Kena ada semangat dan orang panggil tekad untuk melakukan qiyamul lail. Ini di antaranya. Banyak lagi lah saya buat contoh ayat-ayat yang terdapat dalam Quran yang telah dijayakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan kekuatan 2 perkara itulah. 2 perkara inilah Nabi memulakan dakwah. Nabi seorang untuk mengislamkan dunia, planet dunia. Nabi seorang untuk mengislamkan, tugas dia ialah mengislamkan planet dunia, bukan mengislamkan orang Mekah, mengislamkan satu planet dunia ni. Seorang. Macam mana kekuatan tu? Dimulakan dengan 2 perkara tadi. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Aku akan bebankan kepada kamu dengan bebanan yang berat. Bebanan Islam, bebanan dakwah. Nabi dapat gunakan perkara Nabi dapat menjayakan tanggungjawab itu. Bukan nak Islamkan orang Mekah, nak Islamkan dunia ni. Cabaran yang sangat besar. Kenapa Nabi dapat meneruskan agenda dakwah? Qiyamul lail dan juga bacaan Al-Quran. Inilah semangat Isra' Mi'raj yang perlu ada pada kita. Dan seterusnya pengajaran yang seterusnya kita boleh ambil pelajaran, iaitulah dikatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia naik buraq. Naik buraq ni memang dalam hadis sahih. Saya tak nak ceritalah macam mana sifat buraq. Maka bila dia naik tadi, maka terdapatlah 3 suara utama yang memanggil-manggil Nabi. Suara yang pertama mengatakan, "Ya Muhammad, unzurni as'alka." Bukan as'aluka, as'alka. "Ya Muhammad, unzurni as'alka." Ataupun "Ya Muhammad, anzirni as'alka." Wahai Muhammad, tunggu sekejap, ada benda saya nak cakap dengan kamu. Ada satu suara menyeru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad tidak menjawab. Kemudian ada panggilan kedua, "Ya Muhammad, unzurni as'alka." Wahai Muhammad, tunggu sekejap, ada benda saya nak cakap dengan kamu. Lalu Nabi tidak menghiraukan panggilan tersebut. Kemudian yang ketiga, "Ya Muhammad, unzurni as'alka." Wahai Muhammad, tunggu sekejap, saya ada benda nak cakap dengan kamu. Nabi tak jawab. Lalu ditanya oleh Jibril, "Kamu tahu siapa yang memanggil-manggil kamu itu?" Panggilan pertama itu adalah panggilan Yahudi. Lau ajabtahu la tahawadat ummatuk. Kalau sekiranya kamu jawab ai Muhammad, maka umat kamu akan jadi Yahudi. Panggilan kedua adalah panggilan Kristian, dan panggilan ketiga adalah panggilan dunia. Nabi tak jawab. 2 perkara saya nak sebutkan di sini. Nabi tahu tak panggilan-panggilan tersebut? Nabi tak tahu siapa yang panggil dia, tapi ada orang panggil dia. Nabi tak jawab. Itu penting tu. Nabi tak jawab dalam keadaan Nabi tak tahu siapa panggil dia. Kita boleh ambil pelajaran di situ. Apabila kita buat proses penyucian diri yang kuat, berterusan beristiqamah, beristiqamah seperti yang saya sebutkan tadi, semayang kita jaga, ibadat-ibadat kita jaga, benda-benda sunat kita buat, akhlak kita tinggi, kita jaga sungguh-sungguh diri kita ni, maka satu perkara yang akan lahir dari diri kita ni dipanggil sebagai fitrah. Ini yang penting sungguh ni. Maka apabila timbul fitrah ni, kita akan rasa apa? Kita akan rasa satu alam lain, alam yang dipanggil sebagai ma'iyatullah. Kita rasa kebersamaan, bukan kebersamaan, kita rasa kebersampingan kita dengan Allah. Kita rasa kita terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang begitu, walaupun kita tak tahu benda yang negatif datang kepada kita, tapi kita tak layak. Tuhan jaga fitrah kita. Nabi dia tak tahu panggilan tu Yahudi, tapi Nabi tak jawab. Kenapa Nabi tak jawab? Fitrah. Tu fitrah. Nabi ni
dia punya kebersihan jiwa dia sampai peringkat fitrah. Jadi menjadi pengajaran kepada kita. Biarlah kita buat satu proses penyucian diri sampai peringkat fitrah. Islam tu fitrah dalam diri kita. Walaupun kita tak tahu benda siapa yang panggil kita tu, tapi kalau panggilan tu adalah panggilan yang buruk, insya-Allah Tuhan campur tangan. Tuhan akan jaga kita, lalu kita tidak akan menyahut panggilan tersebut. Itu yang Nabi tak jawab. Jadi biarlah kita melakukan penyucian. Saya punya ringkasannya, iaitulah biar sampai peringkat kita dapat fitrah. Bila dapat fitrah ni, Tuhan jaga kita. Tuhan campur tangan dalam urusan kita. Tuhan beri yang terbaik untuk kita dalam memutuskan sesuatu perkara. Ini penting. Yang kedua, saudara-saudari, Nabi tak jawab. Yang pentingnya ialah Nabi tak jawab. Kalau Nabi jawab, maka Yahudilah umat dia, Kristianlah umat dia, dan larut dengan dunialah umat dia. Dapat satu pengajaran lagi. Pengajaran yang kedua ni apa, saudara-saudari? Pengajaran kedua ni iaitulah musuh sentiasa mengintai-ngintai kita. Cuba nak rosakkan kita. Nak musnahkan kita. Nak musnahkan ideologi kita. Nak memusnahkan akidah kita. Setiap masa. Tidak akan berhenti. Mananya buktinya? Sehinggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebegitu suci, sebegitu hebat, sebegitu orang panggil kuat hubungan dengan Allah, masih lagi dicoba-coba oleh musuh-musuh Islam untuk digoda, untuk dihasut dan sebagainya. Kalau Nabi Muhammad SAW macam tu terbaik, tak ada orang yang terbaik lebih pada Nabi Muhammad SAW. Macam tu pun benda tu kena juga. Orang panggil sahutan, orang panggil apa, seruan jahat ni dapat, Nabi pun kena juga. Sama telah lah. Sama telah bahasa luar kata apa saya tak tahu. Sama telah lah diri kita ni. Sama telah lah kita ni, saudara-saudari, memang terdedah sangatlah dengan benda-benda kena-kena. Seruan-seruan daripada musuh-musuh Islam yang cuba nak rosakkan kita ni. Dalam semua sudut. Dan saudara-saudara tengok ayat Quran. Lan, apa nama disebut tu dalam Quran? Apa nama? Allahumma salli ala Muhammad. Iaitulah orang Yahudi dan Kristian itu, dia tidak lan yarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lan yarda, tidak akan redha orang Yahudi dan Kristian sehingga kamu wahai Muhammad, kamu bukan kita ni, kamu wahai Muhammad ikut mereka. Target Yahudi dan Kristian adalah untuk meyahudikan Nabi, untuk mengkristiankan Nabi. Bukan nak Kristian kita ni mudah sangatlah. Nak meyahudikan kita ni mudah sangat. Itu target dia, target yang cukup besar. Dia akan mengintai-ngintai Nabi, mengintai-ngintai umat Nabi. Nabi yang sebegitu hebat pun cuba nak dihasutkan. Apatah lagi dengan kita ni, saudara-saudari. Satu perkataan yang menarik perhatian kita semua, iaitulah perkataan lan. Siapa-siapa yang belajar nahwu bahasa Arab, lan yarda, tidak akan redha. Lan ni, saudara-saudari, perkataan lan ni maksudnya tidak akan redha hari ni, tidak akan redha pada masa akan datang, berterusan sampai bila-bila. Makna dia musuh-musuh Islam ni, dia akan cuba nak rosakkan kita sekarang, esok, lusa, tulak. Benda tu saya tak tahulah. Tungging ke tak tahulah. Macam-macam nama dah. Itu saya nak katakan bahawa musuh-musuh Islam selalu mengintai-ngintai kita. Jadi sebab itulah berhati-hatilah dengan musuh-musuh Islam. Agenda musuh sangat halus. Dua cara yang digunakan di zaman Nabi. Secara zahir, Yahudi dan juga Kristian. Dan secara batin, orang munafik. Musuh dalam selimut. Ini cuba nak rosakkan kita, berhati-hatilah. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, saudara-saudari, iaitulah dalam peristiwa Isra Mi'raj ni berlakunya satu perkara yang sangat besar. Itulah yang menyebabkan hubungan kita makin hebat dan makin hebat dengan Allah, iaitulah pensyariatan sembahyang, solat. Sembahyang, saudara-saudari. Sembahyang difardukan. Okey, kita tak nak cerita panjang berkenaan dengan macam mana sembahyang difardukan. Tapi saudara-saudari, sembahyang ni merupakan suatu perkara yang sangat penting. Dialah yang akan membentuk pribadi kita. Mana buktinya? Bukti dalam Quran kata, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang boleh mencegah
dan mencegah kemungkaran dan juga mungkar dalam diri orang semayang itu. Saudara-saudari, itulah peranan semayang. Dan semayang ni merupakan hubungan kita langsung dengan Allah. Masa kita rokok tu, hakikatnya kita rokok kepada Allah. Masa kita sujud tu, hakikatnya kita sujud pada Allah. Nilainya sangat tinggi, saudara-saudari. Sebab tu, dia katakan seorang ulama dalam tulisan kitab Jawi, iaitulah nama kitab tu Munyatul Musalli. Semua orang tahu. Nipis je kitab tu. Saya ingat dalam 40 muka surat ya. Kitab tu dia belajar di mana-mana pun. Kita kalau interview orang nak beritahu liah kitab tu lah kita guna. Munyatul Musalli yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Dalam kitab tu mengatakan bahawa naknya supaya sembahyang ni biarlah jadi orang panggil pemotivasi kepada kita supaya jadi orang baik, maka sembahyang tu, tindakan sembahyang itu diambil daripada orang-orang yang suci. Saudara-saudari, kita rokok tu sebenarnya kita tiru perbuatan makhluk yang suci. Kita sujud tu saudara-saudari, kita ikut makhluk yang sangat suci. Dan kita qiyam dan kita buat perkara-perkara lain dalam sembahyang tu, kita ikut daripada makhluk yang sangat suci. Makhluk apakah nama tu? Makhluk malaikat. Rupa-rupanya itulah bayangan malaikat yang sentiasa rokok kepada Allah, yang sentiasa sujud pada Allah. Diriwayatkan, disebut dalam kitab Munyatul Musalli tadi. Dikatakan bahawa sujud kita tadi adalah rokok kita tadi, qiyam kita tadi. Dikatakan bila Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat yang sedang qiyam di langit, lalu diberi salam kepada malaikat, lalu malaikat jawab salam, Waalaikumsalam. Maka satu perbuatan kita letakkan, diabadikan oleh Allah, diletakkan dalam semayang. Nama dia qiyam. Yang kedua rokok. Rokok tu ialah perbuatan malaikat, satu kumpulan malaikat di langit. Ketika Nabi Muhammad SAW jumpa dengan malaikat ni, Nabi Muhammad SAW beri salam. Lalu malaikat ni jawab, Waalaikumsalam. Lalu ditiru perbuatan itu, diabadikan perbuatan rokok tadi, dijadikan bentuk semayang kita. Kemudian Nabi berjumpa pula dengan satu malaikat, serta kumpulan malaikat, yang mana malaikat tu sedang sujud. Lalu Nabi beri salam. Lalu mereka pun nak jawab salam kuan orang sujud. Lalu mereka pun dengan izin daripada Allah duduk sekejap. Lalu jawab salam Nabi. Lalu sujud semula. Sebab itulah kita tiru perbuatan malaikat. Ada sujud 2 kali. Dan ada duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Kita ikut perbuatan malaikat yang nak jawab salam Nabi dekat tengah sujud. Nak jawab salam Nabi tadi, kena hormatlah ke Nabi. Takkan nak jawab dalam sujud. Duduk sekejap. Bila duduk sekejap jawab salam, sujud balik. Sebab tu dia masuk dalam rukun pendek. Tak boleh panjang. Kalau sama panjang dengan tahiyat, batas semayang. Itu disebut dalam kitab-kitab fiqh. Itu saya nak sebutkan perbuatan-perbuatan yang daripada malaikat, makhluk yang sangat suci, diletakkan dalam semayang kita, biar perbuatan itu perbuatan yang suci. Mudah-mudahan dengan perbuatan yang kita lakukan sesuci itu akan menyebabkan akhlak kita suci, kita punya akidah kita suci, tindak tanduk kita suci dan sebagainya. Jadi sebab tu jalinkan hubungan dengan Allah dengan semayang ni. Banyakkan semayang. Kekuatan ulama-ulama dalam zaman dulu adalah daripada semayang, saudara-saudari. Saya sebutkan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ni khalifah yang hampir menaluk dunia. Sebiji dunia ni seolah-olah milik dia. Orang kafir, raja-raja kafir, Raja Rom pada masa itu, kalaulah Harun Ar-Rasyid hantar surat kepada Raja Rom, dia tak kata ila maliki Rom, kepada Raja Rom, ila kalbi Rom, kepada anjing Rom. Anjing, faham tak? Raja Rom tak boleh nak jawab. Raja Rom tak boleh nak serang Harun Ar-Rasyid. Sebab apa? Kuasa yang terlalu besar, penaklukan yang terlalu hebat, kawasan yang terlalu luas yang dimiliki oleh Harun Ar-Rasyid. Hebat sungguh Harun Ar-Rasyid. Tiba-tiba boleh ke orang Melayu kita ditipu oleh Abu Nawas. Tak, kau dengar tak? Harun Ar-Rasyid kena tipu dia Abu Nawas. Itu cerita dongeng je lah. Begitu. Saya nak kata Harun Ar-Rasyid ni hebat. Seolah-olah planet dunia ni adalah milik Harun Ar-Rasyid. Sebab tu dia tidur dalam satu masjid. Dia tengok satu awan. Dia baring lah, bukan dia tidur keroh-keroh tu. Dia tidur dan baring dalam satu masjid. Lalu awan lalu. Lalu dia berkata kepada awan, ya sahab, amtiri haitsu syi'ti fa inna hasilataki tujba ilayya. Wahai hujan, hujanlah dekat mana-mana pun. Hasil kamu akan datang pada aku. Kalau kamu hujan di kawasan orang Islam keluar zakat, akan hantar kepada aku sebagai pemerintah.
Kalau hujan tu pergi kawasan orang kafir, lalu orang kafir dapat hasil sebab hujan, maka dia bayar jizyah, dia bayar kharaj, maka hasil itu akan datang kepada aku juga. Makna dia seolah-olah planet dunia ini adalah milik Harun Ar-Rasyid. Itulah Harun Ar-Rasyid. Bisa tak bisanya. Tak, ini Harun Ar-Rasyid. Jadi saudara-saudari, bila kita kaji apakah kekuatan yang ada pada Harun Ar-Rasyid, kekuatannya adalah 100 rakaat qiyamul lail dia. Ada riwayat mengatakan dia tak kurang semayang daripada 100 rakaat untuk qiyamul lail dia. Ini kekuatan dia. Kita tak naklah buat sampai 300 rakaat, 100 rakaat, dah urut. Kita nak buat 2 rakaat pun wujud. Dah bangun tu. Begitu. Kekuatan dia lah pada semayang. Saya nak sebut semayang lah. Biar qiyamul lail tu. Semayang tu. Kekuatan dia pada semayang. Hubungan dia dengan Allah. Itulah kekuatan yang ada pada Harun Ar-Rasyid. Saudara-saudari, kita tengok lagi kepada, tak payahlah tengok satu dia. Sebab nak habis dah masa dah. Begitulah. Jadi itulah keadaannya. Dan saya nak sebutkan, saya tertarik kepada seorang ulama yang bernama Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni bacaan sebenarnya yang paling kuatnya ialah Al-Imam Al-Ghazali, bukan Imam Ghazali. Boleh kau orang Melayu Ghazali. Tuan Haji pun Tuan Haji Ghazali. Tuan Haji Ghazali. Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, dia ada sabdu. Tak apalah, Ghazali pun betul juga. Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia buat satu kitab. Nama kitab tu ialah Sulwatul Arifin. 2 jilid. 2 jilid. Saya ada dekat pejabat saya, bukan kitab saya lah, kitab pejabat. Maka dalam kitab tu disebutkan macam mana perwatakan semayang kita ni, kita tiru makhluk-makhluk Allah yang sentiasa berzikir. Saudara-saudari, mengikut statement dalam Quran, dia kata, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Setiap makhluk ni semua bertasbih kepada Allah, cuma kita tak faham. Semua makhluk semua bertasbih kepada Allah. Maka sebab itulah kita tiru perwatakan semayang kita kepada makhluk-makhluk ini. Kita qiyam tu, kita tiru kepada pokok-pokok, kata Imam Ghazali. Ini Imam Ghazali kata, bukan saya kata. Imam Ghazali sebut dalam kitab tu, Sulwatul Arifin. Imam Ghazali kata, pokok yang bertasbih pada Allah tu yang sentiasa berdiri, maka kita pun abadikan dalam semayang kita, kita pun berdiri. Ini dalam kitab tu lah. Tadi tu Muniatul Kitab Muntatul Musalli. Kemudian ada makhluk yang rokok je, tetapi dia sentiasa bertasbih pada Allah, iaitulah al-hayawanat, binatang-binatang. Binatang-binatang bertasbih pada Allah, dia sentiasa rokok pada Allah. Maka sebab tu kita pun rokoklah juga. Kita tiru kepada makhluk yang sentiasa bertasbih kepada Allah ini. Iaitulah makhluk-makhluk seperti lembu, seperti kambing, seperti mana-mana. Semua rokok. Rokok tau. Tak nampak dah rokok tu. Tapi rokok lah hakikatnya. Begitu. Siapa-siapa yang rokok, siapa-siapa yang buat betul semayang dia macam binatang tadi, sah lagi. Dia punya semayang dia. Tangan dia tak letak dekat lutut, sah lagi semayang. Begitu. Kemudian bila kita sujud, kita tiru kepada hasyarat, dia kata. Hasyarat ni ialah serangga-serangga seperti semut yang sentiasa meletakkan kepala dia di tanah. Jalan, tunduk ke tanah, kenalah tu mata kepala dia dekat tanah. Maka kita abadikan makhluk yang sentiasa bertasbih pada Allah, iaitulah serangga-serangga tadi, seperti semut tadi. Kita pun sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita abadikan, kita ambil semangat daripada semua makhluk-makhluk Allah yang sentiasa bertasbih. Kita pun nak tasbih sekali. Saya bersama-sama dengan kamu bertasbih pada Allah. Saya tiru perbuatan kamu, dan itu juga syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakan sembahyang kita ni, bila kita sedar perkara-perkara tersebut, maka kita khusyuklah sembahyang kita. Cubalah. Dan seorang ulama yang bernama Syekh Mahmud Al-Hijazi, dalam kitab dia, iaitulah At-Tafsir Al-Wadih, mengatakan yang dikatakan wa yuqimunas salah, iaitulah mendirikan sembahyang, ada 3 perkara. Kalau tidak, kita gagal dalam melaksanakan wa yuqimus salah, mendirikan sembahyang. Yang pertamanya syurutus salah, hendaklah kita ikut syarat-syarat sembahyang. Yang kedua arkanus salah, ikutlah rukun-rukun sembahyang. Dan yang ketiga adabus salah, adab-adab sembahyang. Adab sembahyang ni termasuklah khusyuk dan sebagainya. Maka marilah kita baiki sembahyang kita supaya lebih diterima dan lebih mantap lagi hubungan kita dengan Allah.
Last sekali saya nak sebutkan yang kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa Isra' Mi'raj ni, iaitulah hadis ni adalah hadis yang lemah, tapi boleh kita gunakan sebab nilai-nilai dia ada. Iaitulah ketika Nabi SAW naik ke langit, sampai langit ke-7, naik lagi. Nak pergi ke mana tu? Nak pergi ke nama tempat, nama dia Sidratul Muntaha. Ini Sidratul Muntaha. Seorang ulama yang bernama Waliullah Dahlawi, dalam kitab dia Hujjatul Balighah, dia kata yang yang dikatakan Sidratul Muntaha tu alam yang tidak ada waktu. Tak ada waktu. Pukul berapa jam tak ada. Waktu lepas tak ada. Waktu akan datang tak ada. Waktu sekarang tak tahu. Tak ada waktu. Tidak tertakluk pada waktu. Itu alam yang sangat pelik. Sidratul Muntaha. Maka di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak nak cerita tu, saya nak cerita sampingan aja ni. Hak yang sah tu nak sebut nantilah. Last sekali. Iaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat Jibril dalam rupanya yang sebenar. Motivasi. Peristiwa Isra' ni motivasi kepada Nabi. Maka Nabi kata, ra'aitu Jibril wa alaihi sittatu mi'ati junahin. Aku tengok Jibril dalam rupa yang asal. Jibril ada 600 sayap. Hadis sahih. Kalau ikut Syekh Muhammad Naim Yasin, dia kata hadis riwayat daripada Bukhari. Hadis sahih. Okey. Nabi naik lagi. Bila Nabi naik lagi, ni cerita hak Nabi naik lagi tu, itu khilaf di kalangan ulama. Dan ada mengatakan hadis tu lemah. Hadis yang lemah. Tapi saya nak ambil nilai dia. Iaitulah Nabi naik lagi. Nabi nak pergi ke mana? Nabi nak pergi ke satu alam. Nama dia Al-Mustawa. Dan ini disebut dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Dia nak pergi naik lagi. Bila nak naik lagi tu, maka dalam keadaan nur. Nur ni cahaya. Dan pada masa itu Nabi diiringi oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi kehilangan. Faham tak kehilangan? Tak faham. Nabi kehilangan Jibril. Nabi tengok Jibril tak ada dah. Padang tak kata. Nabi tengok Jibril dah tak ada dah. Ke mana Jibril? Jibril tak boleh pergi ke kawasan tu sebab martabat Jibril tidaklah setinggi martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak pergi sampai tak tu. Dia tahan dia sekat tu je. Sampai ke tengah-tengah jalan tu hilang. Nabi Muhammad SAW pergi ke Mustawa. Saya nak katakan bila sampai di Mustawa, maka Nabi SAW maka disyariatkan semayang apa semua tu, dan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Jangan pula samakan dengan makhluk. Berjumpa dengan Allah macam mana kita tak tahu. Sebab Allah Ta'ala ni tidak ada macam mana. Macam mana jumpa dengan Nabi? Nabi jumpa dengan Nabi. Nabi jumpa Nabi jumpa dengan Allah. Nabi jumpa dengan Allah dengan tidak ada macam mana. Sebab macam mana tu makhluk. Maka dikatakan Nabi menghadap Allah. Bila menghadap Allah, maka Nabi kata, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Segala keberkatan, segala penghormatan, segala kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada kamu wahai Muhammad, wahai Nabi, dan keberkatan Allah dan rahmat Allah kepada kamu. Lalu Nabi jawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Iaitulah Nabi kata, salam sejahtera kepada kami semua dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu dikatakan malaikat di bawah sana jawab, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah malaikat Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Saya nak cerita apa ni? Bukan nak cerita yang tu sangat. Yelah, waktu pun penting juga. Saya nak ceritakan itulah yang kita baca tahiyat tu. Kita jadikan abadikan cerita tahiyat tu. Kita letakkan tahiyat tu dalam semayang kita. Iaitulah Nabi cakap macam tu, kita letak dalam tahiyat kita. Saya nak sebutkan di sini semangat kekitaan yang ada pada Nabi. Hak ni yang jadi pengajaran ni. Semangat kekitaan yang ada pada Nabi. Apa semangat kekitaan tu? Iaitulah dikatakan Nabi Muhammad SAW apabila Allah Ta'ala kata, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera kepada kamu wahai Muhammad. Keberkatan Allah dan juga rahmat Allah kepada kamu wahai Muhammad. Nabi jawab apa? Assalamu alayna. Salam sejahtera itu juga kepada kami semua. Semangat kekitaan yang ada pada Nabi. Waktu semangat tu kena ada. Semangat kekitaan yang ada pada Nabi. Kita jangan fikir diri kita saja. Tapi kita kena fikir orang lain juga.
Apatah lagi kalau kaki tangan kerajaan, apatah lagi kalau kerajaan, kalau kita ni adalah orang yang berkuasa. Kena fikir orang macam mana semangat kekitaan tu kita serlahkan dalam pentadbiran kita. Jadi sebab tu semua orang terlibat dalam pentadbiran, daripada JPKK-nya, daripada Imam Bilalnya, daripada DO-nya, jabat tanahnya, jabat daerahnya, siapalah ketinggi lagi. Kena ada semangat kekitaan. Apatah lagi dikala kita menghadapi COVID-19 ini. Jadi sebab tu saudara-saudari, biarlah ada semangat tu. Apa-apa masalah orang ramai juga menjadi masalah kita yang perlu kita sama-sama selesaikan. Ini yang semangat yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.